Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang hadir, insya-Allah moga-moga perkongsian pada petang ini akan sedikit sebanyak memberi manfaat, insya-Allah. Jadi boleh share dengan kawan-kawan untuk kita sama-sama mengambil manfaat, insya-Allah, apa yang kita perolehi daripada perkongsian pada petang ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini, dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah, kita tak tinggal beberapa jam saja lagi untuk masuk bulan Ramadan, dan insya-Allah malam ni kita akan solat sunat tarawih bersama-sama. Jadi inilah nikmat yang Allah bagi yang tidak ternilai untuk kita balasi, untuk kita balas. Jadi kalau kita lihat berapa ramai umat Islam yang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini kan. Kalau kita lihat pada tahun lepas kita diduga dengan musibah tidak boleh bertarawih secara berjemaah di masjid, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah bersuasana Ramadan itu kita tidak dapat rasai, seperti mana yang kita rasakan pada tahun-tahun sebelumnya. Bila datangnya musibah COVID-19 ni, kita suasana itu orang kata apa? Suasana itu kita tidak dapat rasai. Jadi pada tahun ini saya sendiri dan juga sahabat-sahabat alhamdulillah diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita memeriahkan suasana Ramadan ini. Saya pasti dan juga saya yakin dan percaya semua tak sabar-sabar kan nak merasa suasana Ramadan pada tahun ini, yang kita dah diberikan sedikit kelonggaran daripada kerajaan untuk melaksanakan beberapa ibadah bulan Ramadan dengan mengikut dengan mengikut SOP lah yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Okey. Kalau kita lihat juga umat Islam ada yang apabila masuk bulan Ramadan ada yang, kalau kita tengok di Palestin, ada seorang remaja mata dia ditembak sehingga disahkan buta. Maknanya dia ni apabila menyambut Ramadan dalam keadaan buta mata sebelah kanan dia, kalau tak silap. Kena tembak mata dia. Jadi itu nikmat nikmat yang Allah tarik sekejap untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang mungkin ialah tidak sempurna lah. Mata dia dah kena ambil, nikmat mata dia dah kena ambil kan. Begitu juga dengan kalau kita tengok isu semasa sekarang ini, hampir 1,700 food rider yang mati disebabkan oleh kemalangan. Jadi itu pun antara sahabat kita, umat Islam kita yang tak dapat bersama-sama meraihkan Ramadan pada tahun ni. Jadi bersyukurlah kita dengan nikmat dan kesempatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Baik, jadi pada petang ini suka untuk saya kongsikan dengan sahabat sekalian. Kalau tiba-tiba terkeluar bahasa Sarawak tu, minta maaf lah. Sebab saya ni duduk dekat Sarawak, jadi kadang-kadang kita dah biasa bercakap dengan pelajar, cakap dalam bahasa Sarawak kan, jadi kadang-kadang kita keluar bahasa Sarawak tu. Jadi minta maaf lah kalau terkeluar bahasa Sarawak tu. Ni baju ni pun masih lagi di sekolah, tak balik lagi ke rumah.
Jadi insya-Allah pada hari ini aku suka untuk saya kongsikan dengan para sahabat satu tajuk yang sangat sinonim dengan bulan Ramadan, iaitu Ramadan lah merupakan masa yang terbaik untuk kita mendekati Al-Quran. Jadi ini benda yang sepatutnya kita ambil peluang lah. Bila tibanya Ramadan, maka kita kena berlumba-lumba untuk mengejarkan amal ibadah. Antaranya lah kita mendekati Al-Quran. Kalau kita lihat uh, uh, kalau kita lihat para salafus soleh, apabila apabila uh, ingin bertemu dengan bulan Ramadan, kalau mengikutkan kepada Mu'alla Ibnu Al-Fath, dia mengatakan, menukilkan bahawa para sahabat ini apabila 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan dah kata apa, dah berdoa berdoa supaya ditemukan dengan bulan Ramadan. Bayangkan, maknanya bulan awal tu dah minta kepada Allah lah, ya Allah yang Tuhanku, engkau ketemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Betapa bersemangatnya kita, betapa bersemangatnya para sahabat untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita cek balik diri kita, adakah kita sedemikian. Kalau tak pun sekurang-kurangnya bila masuk bulan Rejab, kita dah mula mengamalkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhanku, engkau berkatilah kami pada bulan Rejab dan Sya'ban, dan engkau sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi doa itu kita perlu lazimi apabila masuk bulan Rejab sehinggalah tibanya kita pada bulan Ramadan. Bayangkanlah para sahabat ketika dulu 6 bulan awal lagi dah berdoa untuk ditemukan pada bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita lihat yang yang mana Sayyidina Anas bin Malik berkata, apabila masuknya bulan Sya'ban, kaum muslimin ini dah mula menyemak semula mushaf. Mushaf ni maknanya Al-Quran lah. Dan menyemak mula Al-Quran, dah buka Al-Quran sebagai apa? Sebagai persediaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Itu dia. Jadi itulah persediaan yang dibuat oleh kaum muslimin pada zaman sahabat dulu, yang mana mereka ni bila masuk bulan Syaban, mereka dah mula menyemak mushaf untuk bertemu untuk membuat persediaan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi itulah perkara-perkara amal ibadah yang boleh kita ikut untuk kita merasai ruh bertemu dengan bulan Ramadan. Ini sahabat-sahabat sekalian, bulan Ramadan ini bukan bulan yang kita boleh jamin kita boleh bertemu kembali pada tahun yang akan datang. Kalau umur tak panjang, kalau umur tak panjang, kita mungkin tak dapat lagi bertemu pada Ramadan yang akan datang. Jadi anggaplah Ramadan yang kita dapat dipertemukan, sempat dipertemukan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita anggaplah ia merupakan Ramadan yang terakhir. Jadi kita ambil peluang ini. Baik. Jadi kalau kita lihat bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu azim. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi dekat sini bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi sangat peliklah kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan tapi kita tidak membaca Al-Quran. Sangat pelik.
Seolah-olah macam kita pergi turun ke padang bola sepak, tapi kita tak main bola sepak. Ha, kita main benda lain. Kita main betul seremban, kita main tali skipping, kita apa? Kita ke tempat itu tak sesuai untuk kita main sukan-sukan yang selain daripada bola sepak. Jadi begitu jugalah dengan bulan Ramadan. Apabila kita bertemu dengan Ramadan dan kita ma'ruf, kita maklum bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, maka bergegaslah kita, berlumba-lumbalah kita untuk sentiasa kata apa, mendampingi Al-Quran, mendekati Al-Quran. Jadi kita uh, sentiasalah bergulumang dengan Al-Quran pada bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah. Okey. Kalau kita tengok juga dalam surah Al-Qadr, yang mana Al-Quran diturunkan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, iaitu pada malam Al-Qadr, iaitu malam yang penuh berkat, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah lazim, yang mana Allah maksudnya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Begitu juga pada surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Jadi inilah dalil-dalil yang mana kita nampak bahawasanya Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar ini berada pada bulan Ramadan. Okey, kalau seperti mana yang kita tahu, Al-Quran ini diturunkan sepenuhnya, diturunkan sepenuhnya dari Lauh Mahfuz, di langit yang ketujuh, kemudian ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Al-Qadr. Okey. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah betapa mulianya Al-Quran ini. Al-Quran itu adalah mulia dah, kalamullah. Kemudian diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kemudian diturunkan pada malam yang penuh berkat, malam iaitu malam Lailatul Qadr. Jadi kalau kita tidak ambil peluang ini, maka kita berada dalam golongan yang sangat-sangat rugi. Okey. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita membincangkan tentang bulan Ramadan adalah bulan yang sangat yang yang sinonim dengan Al-Quran, maka kita pula berlumba-lumba untuk membuat amal ibadah, untuk membaca segala-galanya. Tidak semestinya membaca Al-Quran saja, kita cubalah mencari apa jua amal kebaikan yang kita boleh buat pada bulan Ramadan ini, selagi mana ianya merupakan amal yang baik, amal yang positif, maka kita buatlah sebanyak mungkin pada bulan Ramadan. Tak kisahlah kita nak bersedekah ke, kita nak kata apa, kita nak beriktikaf ke, kita nak berzikir ke dan sebagainya, lakukan sahaja, lakukan sebanyak yang boleh. Kalau boleh kita secantiknya kita ada mutabaah amal kan, kita ada mutabaah amal, kita ada checklist. Hari ni, pagi ni aku dah baca maksurat belum? Tik, kalau dah baca tik kan. Pagi ni aku subuh aku macam mana, okey tak? Di masjid ke di rumah ke tertinggal? Kita tik. Sebelum tu sahur ke tidak? Sahur, okay, tik. Kita kena ada mutabaah amal, kita checklist kita punya amal kita pada bulan Ramadan. Itu lebih proper. Itu kalau boleh, kalau ada perkara itu, saya sarankan untuk buatlah, supaya kita boleh nampak apa yang kita buat pada hari ini dan apa yang kita tertinggal. Baik. Jadi kalau kita, ialah bila mana kita nak buat satu amal kebaikan pada bulan Ramadan, saya teringat satu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda, yang mana apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghulqat abwabun nar, ditutup
pintu-pintu neraka, wasuffadati syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan, syaitan dan iblis. Jadi kalau kita melihat pada hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, apabila datangnya Ramadan maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Okey. Syaitan diikat dengan rantai dan dihalang daripada merealisasikan keinginannya dalam merosakkan orang Islam, dalam merosakkan orang Islam seperti mana yang dilakukan pada selain bulan Ramadan. Okey, ada ulama mentafsirkan hadis ini mentafsirkan hadis tentang hadis ini yang berkaitan dengan terbukanya pintu syurga pada bulan Ramadan, ditutupnya pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Baik. Jadi dibelenggu syaitan-syaitan ni, ada ulama mengatakan syaitan ini memang dibelenggu secara hakiki. Secara hakiki, maknanya memang dia dibelenggu, memang tidak dapat mengacau lah untuk kita membuat ibadah. Tetapi ada juga, ini saya lebih menariknya, ada juga yang mengatakan syaitan ini dia dibelenggu bukan sebab dia ni dibelenggu, bukan sebab dia diikat secara hakiki, tetapi sebab kita ini terlalu sibuk membuat amal ibadah. Kita ni terlalu sibuk pada bulan Ramadan ni, kita terlalu sibuk membuat amal ibadah sehingga syaitan ni tidak dapat mempengaruhi kita seperti mana yang mereka buat pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Jadi nak bagi tahu hebatnya umat Islam pada bulan Ramadan ini, berlumba-lumba membuat amal ibadah, sampaikan tidak orang kata apa, tidak fikir dah membuat masjid dan sebagainya, insya-Allah, sehingga kan orang kata apa, blank lah, bela syaitan ni macam manalah nak mempengaruhi anak Adam ni kan, sampai mati akal. Jadi suasana itu ada, sama-samalah kita untuk memeriahkan, menghidupkan suasana Ramadan itu sendiri, insya-Allah. Okey, jadi yang seterusnya kita pergi pada fadilat. Kita pergi kepada fadilat mendampingi Al-Quran. Okey. Ada banyak fadilat yang kita boleh dapat apabila kita mendampingi Al-Quran. Seperti mana mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang tahu, mungkin ada kalangan sahabat-sahabat yang tak tahu. Jadi saya kongsikan sedikitlah apakah fadilat yang kita dapat perolehi apabila kita mendampingi Al-Quran. Antaranya ialah fadilat membaca Al-Quran. Yang baca Al-Quran ini merupakan amalan yang paling agung di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita tengok bulan Ramadan, bila habis tarawih, lepas moreh itu kita bertadarus sama-sama. Amal aktiviti tadarus tu boleh katakan memang ada pada setiap masjid. Tapi jangan lupa untuk kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, dan ganjaran membaca setiap huruf daripada Al-Quran dilipat gandakan melebihi ganjaran membacanya pada bulan-bulan yang lain. Seperti mana dalam hadis daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala digandakan kepada 10 kali ganda. Seumpamanya, aku tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi betapa besarnya pahala apabila kita membaca Al-Quran. Bukannya Allah mengira pahala itu pada satu ayat ataupun satu baris, tetapi satu huruf itu sudah diberikan pahala, dan sudah diberikan satu pahala, dan satu pahala itu digandakan kepada 10 kali ganda. Allahu Akbar. Kalaulah kita tidak ambil peluang ini, kitalah antara orang yang rugi. Jadi bila mana Al-Quran ini, dia sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Kalau kita tidak mengambil peluang dan kesempatan ini, maka kita berada dalam golongan orang yang rugi. Okey. Kemudian antara fadilat mendampingi Al-Quran juga ialah dikatakan
membaca Al-Quran, menghafal, menghayati maknanya dan mengamalkannya merupakan sebab-sebab untuk mendapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Dia tidak, kalau kita ada kemampuan untuk menghayati, mentadabbur, dan kita mengamalkan Al-Quran, maka kita buat. Kita buat semampu yang boleh, insya-Allah. Kalau ada pembimbing, lagi bagus. Ada orang yang membimbing kita, lagi bagus. Kita cuba untuk menghayati. Sebab ada orang dia membaca Al-Quran, tetapi apabila dia tidak menghayati, dia tidak memahami dan tidak mengamalkannya, maka kehidupan dia boleh katakan lebih kurang dengan kehidupan orang-orang ataupun kawan-kawan dia yang tidak membaca Al-Quran. Sebab itulah kita, kalau boleh, bukan kalau boleh, cubalah sedaya upaya untuk kita menghayati dan memahami dan mengamalkan apa yang kita baca. Satu hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, yang mana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maksud dia ialah bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada teman-temannya. Jadi inilah fadilat apabila kita mendampingi Al-Quran. Jadi Al-Quran ni boleh memberi syafaat kepada pembaca dia. Jadi janganlah kita dia boleh katakan, orang kata apa, mustahil lah orang yang baca Al-Quran ini dia tidak mempercayai yang bahawa Al-Quran ini boleh memberi syafaat kepada dia. Jadi hadis ni terang-terang, hadis riwayat Muslim yang mengatakan bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada teman-teman dia. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mungkin ada yang apa nama tu, mungkin ada di kalangan sahabat yang petang ni nak pergi ke tempat lain, ada urusan dan sebagainya. So kita akan cuba ringkaskan lagi perkongsian kita pada petang ini. Kalau apa nama tu, kalau terlepas live perkongsian ceramah Ramadan ini, bolehlah nanti tengok balik dekat page Isma Petra Jaya, insya-Allah. Okey. Jadi, okey, baik. Okey. Apabila kita dah pergi, kita dah tahu, kita dah pergi awal tadi, kita dah tengok yang mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan Al-Quran. Kemudian kita mengetahui pula fadilat mendampingi Al-Quran. Dan sekarang ni kita pergi pula, kita tengok bagaimana untuk memudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini sangat penting sebab mungkin kita belum membudayakan lagi Al-Quran. Kadang-kadang manusia ini, dia orang kata apa, dia sibuk mencari penyelesaian, sibuk mencari penyelesaian, pergi ke sana, pergi ke sini, cari macam mana nak selesaikan masalah serabut dan sebagainya, kan? Pergi ke sini, pergi jumpa kawan tak jumpa jawapan, pergi jumpa dengan keluarga tak jumpa jawapan untuk penyelesaian masalah dia. Padahal mereka terlupa bahawasanya penyelesaian itu terletak di sebalik rak-rak yang berdebu. Apa dia? Itulah Al-Quran. Itu realiti dia. Kadang-kadang kita, Al-Quran kita kat rumah sampai berdebu sebab tak pernah terusik, kan? Kalau ada yang Al-Quran yang dapat masa kahwin tu kan, letak dekat rumah, cantik, Al-Quran tu cantik, jadi letak kat rumah sebagai perhiasan. Itu salah tu. Patutnya kita gunakan, kita memudayakan Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita, membaca dia, kita melazimi dia. Tapi Al-Quran itu terletak dekat di sebalik rak, terletak di atas almari sebagai satu perhiasan. Sebab itulah manusia dia kadang-kadang alpa. Manusia ni memang mudah lupa kan, apatah lagi. Kan, mudah lupa. Jadi dia sibuk mencari jalan penyelesaian, tetapi dia terlepas pandang bahawasanya dalam penyelesaian tu ada tersimpan di sebalik erat-erat yang berdebu, iaitu
Al-Quran. Baik. Bagaimana kita nak memudayakan Al-Quran dalam kehidupan? Okey. Yang pertama sekali ialah kita mesti mengimani Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama ialah kita mesti mengimani Al-Quran. Kita mesti meyakini bahawa Al-Quran adalah kitab yang turun dari Allah sebagai pedoman kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ialah kitab yang mana tiada keraguan dalamnya, la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ni dia dalam tu semua dah ada dah. Kita nak tahu sirah, kita nak tahu hukum hakam, kita nak tahu macam mana kita nak selesaikan masalah kita, semua dah ada di dalam Al-Quran. Dia sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk kepada kita, dan dia juga merupakan pedoman kehidupan kita. Jadi kita mestilah mengimani apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Antara tanda kita mengimani Al-Quran ini ialah antaranya kita mesti baca. Kita mesti baca Al-Quran ini. Kita mesti baca kalamullah ini. Dan menjadikan Al-Quran ini sebagai satu rujukan pertama dalam setiap masalah. Ini penting. Kita jangan, kita ada masalah, kita rujuk dekat orang lain. Rujuk pula dekat orang yang orang kata apa? Yang kita jadikan sebagai idola, tetapi idola tu tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Itu silap kat situ. Kita rujuk kepada orang yang merupakan idola kita, tetapi idola kita itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan dia. Jadi kita kena susun balik, kita kena tetapkan balik, menjadikan Al-Quran ini suatu rujukan yang pertama dalam setiap masalah kita, dan menjadikan dia sebagai hakim jika ada perselisihan. Jadi dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 221, ayat 121, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahu azim. Maksudnya ialah orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membaca dia dengan sebenarnya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya, yakni Al-Quran, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang yang rugi. Haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih ni maknanya membaca dengan sebenar-benarnya, memahami dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Jadi itulah dia. Yang pertama, kita mesti mengimani Al-Quran. Yang kedua, dalam yang kedua, kita kena, macam mana kita nak memudayakan Al-Quran dalam kehidupan, kita kena membaca. Ni gini-gini mok si mok, kan itu bahasa Sarawak lah. Gini-gini pun mok si mok, kita kena membaca Al-Quran kalau kita hendak membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Satu hadis Nabi SAW yang mana daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi fahuwa alaihi syaqun lahu ajran. Maksud dia ialah orang-orang yang boleh membaca Al-Quran dengan lancar dan tajwid yang betul, mereka sama taraf dengan malaikat yang merupakan utusan Allah, dan mereka sentiasa berbakti dan patuh kepadanya. Sebaliknya, bagi orang yang boleh membaca Al-Quran tetapi tidak lancar dan tajwid dia pula kurang baik, mereka ini akan memperolehi dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi tidak dinafikan, ada di kalangan sahabat kita, kalau dekat, maaflah, ini bukan satu aib, tapi ia satu yang
Ini satu yang yang suka untuk saya kongsikan lah dengan sahabat-sahabat, yang mana ada beberapa orang dekat tempat saya ni, uh, di Sarawak, yang mana mereka ni dah orang kata apa, dah boleh katakan 30-an umur dia, 30-an, 40-an, tetapi masih lagi merangkak, masih lagi merangkak apabila membaca Al-Quran. Tetapi yang saya nak puji dah semangat. Macam mana mereka ni boleh datang konsisten, istiqamah setiap minggu, kelas mengaji. Kita ada buat juga kelas mengaji, dekat Taman Pelangi, dekat pusat komuniti Ismail Petra Jaya, setiap kali hari Jumaat malam. Yang bermula daripada 2 orang. Baru 2 orang masa mula-mula dulu. Sekarang dah ramai, belas-belas kalau tak silap. Kalau tak silap Ana lah, belas-belas. Jadi itulah yang anak katakan tadi, yang saya katakan tadi, mereka ni tidak orang kata apa, orang ada himmah aliyah, semangat yang tinggi, untuk memperbaiki, untuk menguasai bacaan Al-Quran. Itu yang kita nak. Ini tak perlu malulah. Umur ni bukan perkara yang penting pun. Kalau kita dah berumur pun, kita boleh lagi untuk masih tidak terlambat untuk kita uh, untuk kita menguasai, bukan menguasai, untuk kita mempelajari Al-Quran, untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran, masih belum terlambat lagi. Yang penting kita masih ada semangat, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, kita mengamalkan Al-Quran. Kita mengamalkan Al-Quran. Kita nak memudayakan Al-Quran ini ialah kita dengan antaranya kita mengamalkan Al-Quran. Ada seorang ulama bernama Ibnu Abbas, yang mana beliau didoakan oleh Rasulullah SAW supaya jadi seorang ahli tafsir yang memahami Al-Quran. Jadi orang yang paling faham Al-Quran setelah Nabi, Ibnu Abbas. Satu hari, ini kita kongsi cerita sikit lah. Satu hari datang 3 orang tetamu lah. 3 orang tetamu yang dari 3 daerah yang berbeza, bertemu dengan bertemu dengan Ibnu Abbas tadi. Mereka mengadukan pelbagai masalah kepada Ibnu Abbas. Orang yang pertama ni dia mengadu, dia kata kampung dia kekeringan, kering lah, kampung dia kering, banyak tanaman rosak, binatang yang mati. Jadi penduduk dekat sana pun kelaparan. Jadi apabila dia ni meluahkan masalah kepada Ibnu Abbas, jadi Ibnu Abbas kata apa? Istighfar lah. Ibnu Abbas menjawab istighfar lah. Kemudian datang pula orang yang kedua daripada kampung yang jauh. Dia minta untuk dikurniakan keturunan. Datang daripada kampung yang jauh, dia minta untuk dikurniakan keturunan, maka jawab Ibnu Abbas istighfar lah. Kemudian datang pula orang yang ketiga, dengan masalah kekurangan harta, yang ni ataupun miskin lah, miskin. Dia diduga dengan musibah kemiskinan. Jadi apa jawab Ibnu Abbas? Jawab Ibnu Abbas beristighfar lah, sahabatku, istighfar lah. Jadi ketika 3 orang tadi yang bertemu dengan Ibnu Abbas merasakan mereka ni dipermainkan oleh Ibnu Abbas. Yang ni cakap istighfar, yang pertama tadi, yang kedua cakap istighfar juga, yang ketiga cakap istighfar juga. Rasa takut Ibnu Abbas ni dia mempermainkan kita ni. Jadi dia merasakan diri dia dipermainkan. Jadi diorang memikirkan, mereka ni memikirkan bagaimana mungkin 3 masalah yang berbeza, yang satu masalah lain, yang orang kedua masalah lain, yang orang ketiga masalah lain, dan Ibnu Abbas ini dengan memberi jawapan yang satu, iaitu istighfar lah. Lalu Ibnu Abbas menjawab, okey, kita boleh tengok buka surah. Okey, Ibnu Abbas menjawab,
boleh buka surah Nuh, surah Nuh ayat 10 dan ayat 10 hingga 12. Okey. Ibnu Abbas menjawab, maka aku berkata, mohonlah ampun kepada Rabbmu. Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Nescaya pasti dia turunkan hujan yang lebat kepadamu. Yang tadi ada masalah kekeringan tanaman, binatang yang mati dan penduduk yang kelaparan tadi. Dan dia memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Okey, ini jadi itulah apa yang dibalas oleh Ibnu Abbas. Jadi kat situ maknanya mohonlah ampun kepada Ibnu Abbas kata mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Jadi kita begitulah janji Allah. Begitulah janji Allah yang mana istighfar ini akan menjawab 3 masalah berbeza. Jika kita mengimani ayat ini dan mengamalkannya, nescaya hidup kita akan menjadi mudah dan lapang. Jadi setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran, setiap ayat yang kita fahami, setiap ayat yang kita tadabbur dalam Al-Quran, kita cubalah semampu yang boleh untuk kita mengamalkan ayat tersebut dalam kehidupan kita. Jadi apabila perkara itu semua kita dapat melakukan, insya-Allah pembudayaan Al-Quran itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Insya-Allah. Baik. Jadi apabila kalau ada di kalangan sahabat kalau ada di kalangan sahabat yang pandai membaca Al-Quran, yang boleh mengajarkan Al-Quran. Kadang-kadang ada sahabat kita ni yang cerdik pandai sikit kan. Mungkin dia ni didedahkan awal lagi oleh keluarga dia, didedahkan awal lagi dalam kehidupan dia dengan Al-Quran. Jadi mereka ni boleh membaca Al-Quran, tahu hukum tajwid Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau ada sahabat yang ada kemahiran sebegini, sama-samalah kita ajar kawan-kawan kita yang masih lagi lemah dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tengok dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu semua, di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi sama-samalah. Kita jangan nak rasa kita baik seorang-seorang, kita nak pergi masjid seorang-seorang, kita contohnya kita duduk di asrama kan. Kita duduk di asrama, ada kawan satu roommate dengan kita, satu bilik dengan kita. Jadi bila kita nak pergi, kita dengar azan dan kita bangun. Kita nak pergi solat subuh berjemaah dekat masjid, dan kawan kita tadi tengah tidur lagi. Jadi kalau kita ni jadi yang sebaiknya kita kena ajak dia sekali untuk pergi solat subuh berjemaah. Biar sama-sama jadi baik, biar sama-sama memperoleh pahala. Jangan kita nak kita seorang saja yang baik, jangan kita nak kita seorang saja yang yang melakukan amal ibadah. Sama-samalah kita saling tolong menolong, insya-Allah. Okey, Allah bagikan kelebihan kepada sahabat yang boleh mengajarkan Al-Quran untuk membantu sahabat-sahabat lain, supaya sama-sama boleh arif, boleh tahu membaca Al-Quran, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang dah pukul 5.41, boleh katakan dah lebih setengah jam kita mendengar perkongsian. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, yang mendengar live perkongsian ceramah Ramadan, Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk mendekati Al-Quran ini. Akhir kalam insya-Allah. Ana yakin, saya yakin kita semua berdoa, kita semua tak putus-putus berdoa untuk bertemu dengan Ramadan, dan akhirnya Allah makbulkan doa kita untuk kita sama-sama bertemu pada bulan Ramadan. Jadi kesempatan yang kita dapat ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, janganlah kita sia-siakan.
Untuk akhir kalam, insya-Allah, sebelum kita tamatkan perkongsian kita pada petang ini, akhir kalam, kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah, ayat 183, yang mana ayat yang sangat famous apabila tiba bulan Ramadan, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Okey, maksud dia adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu memperoleh takwa. Jadi itulah orang kata apa, matlamat yang jelas. Apabila kita masuk bulan Ramadan, kita nak memperoleh apa? Kita nak memperoleh ketakwaan. Suka untuk saya kongsikan dengan sahabat sekalian, bagaimana Imam Ibn Qayyim bagaimana Imam Ibn Qayyim mendefinisikan takwa tadi. Okey. Bagaimana Imam Ibn Qayyim ini menjelaskan takwa supaya kita jelas apakah takwa itu. Supaya apabila masuk bulan Ramadan kita boleh nampak manakah jalan untuk kita menuju kepada ketakwaan, insya-Allah. Sama-samalah kita berazam, sama-sama kita berazam. Yang mana Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan bahawa takwa ini ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat. Okey, takwa yang pertama iaitu manusia ataupun individu tersebut memelihara hati dan anggota badan daripada melakukan dosa dan perkara yang diharamkan. Dia menjaga hati dia, menjaga anggota badan dia daripada melakukan dosa dan perkara yang diharamkan. Itu takwa peringkat yang pertama. Adapun peringkat yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim, yang kedua ialah kita menjaga diri kita daripada melakukan segala perkara yang makruh. Himyatu anil makruhat. Kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang makruh. Perkara makruh inilah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ialah tingkatan ataupun darajat takwa yang kedua. Adapun yang ketiga iaitu darjat yang tertinggi sekali yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim, yang mana Ibn Qayyim mengatakan darjat yang ketiga ialah kita meninggalkan perkara yang berlebihan. Kita meninggalkan perkara yang berlebihan dan perkara yang tidak bermanfaat kepada diri kita. Sebagai contoh, kalau masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang mana Allah memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, sepatutnya kita berlumba-lumba melakukan amal ibadah, berlumba-lumba untuk melakukan amal ibadah supaya boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Jadi kita kenalah meninggalkan perkara yang berlebihan, perkara yang tidak bermanfaat kepada diri kita. Kalau kita tengok adik-adik kita, kalau saya ni adik-adik lah, sebab saya ni baru umur 20-an kan, muda lagi. Kan? Jadi anak-anak kita kan, adik-adik kita, kalau masuk bulan Ramadan, kalau tak masuk bulan Ramadan pun, kita tengok masa mereka banyak diluangkan dengan main game, kita berhadapan dengan gadget kan. Dah habis musim game yang ni, contohnya apa game MLM, dah habis. Masa dulu, zaman saya dulu COC, Clash of Clan, dah habis zaman COC, datang pula zaman yang baru MLM, lepas tu datang pula zaman yang baru PUBG. Sekarang ni game apa yang latest tak tahulah.
Jadi benda itu tidak terhenti, sentiasa ada sahaja. Jadi anak-anak kita dan adik-adik kita ini masa mereka banyak dihabiskan pada benda-benda sedemikian. Jadi kita cubalah berazam untuk meninggalkan perkara yang berlebihan, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dalam bulan Ramadan, supaya bila habisnya bulan Ramadan ini kita rasa orang kata apa, rasa puas, rasa puas, rasa seronok sebab kita dapat melakukan amal ibadah dengan semampu yang boleh, dengan sebaik yang mungkin pada bulan Ramadan. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi sama-samalah kita kurangkan benda-benda tersebut. Uh, Tengok anime ke, tengok movie dan sebagainya. InsyaAllah kita berazam bila masuk bulan Ramadan, kita tetapkan azam kita. Memang tak nafikan antara kita niat dan matlamat besar kita selain daripada kita memperoleh ketakwaan ialah kita nak mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga Firdaus insya-Allah. Kita nak mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan matlamat yang besar tersebut tidak mungkin akan tercapai kalau kita banyak membazirkan masa dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Jadi kita cubalah seperti mana yang saya kata tadi, mesti ada mutabah amal. Mutabah amal banyak, selalunya ada agensi-agensi yang siapkan mutabah amal untuk masyarakat, untuk umat Islam, apa yang kita dah buat pada hari ini. Betul, baca maksurat, solat sunat duha, dengan tazkirah, baca Al-Quran, tarawih, zikir dan sebagainya. Itulah kita punya checklist kita pada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, itulah dia sedikit sebanyak perkongsian. Moga-moga kita semua, amal ibadah kita semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah sama-samalah kita doakan semoga Ramadan kali inilah Ramadan yang dapat mengubah kita daripada orang yang mungkin nakal, orang yang mungkin banyak luangkan masa dengan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kita gunakan bulan, kita doakan supaya bulan Ramadan inilah bulan yang mengubah kita. Sebab Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita. Daripada orang yang mungkin akan jadi orang yang baik, jadi daripada orang yang baik menjadi orang yang lebih baik. Dan moga-moga benda itu berpanjangan. Bukannya kita sekadar pada bulan Ramadan sahaja, tapi dia berlanjutan. Kata apa, kita janganlah jadi hamba Ramadaniyun, tapi jadilah hamba Rabbaniyun, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada sahabat yang mendengar. Terima kasih kepada rakan-rakan yang membantu. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada diri ana sendiri, diri saya sendiri, tapi hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salah dan silap, mohon maaf. Kalau ada salah silap juga boleh tegur, boleh nasihat, insya-Allah sama-sama kita menasihati antara satu sama lain, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Moga perkongsian yang anda kongsikan pada petang ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada sahabat semua. Terima kasih kepada siapa yang mendengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.